So, mari kita melihat section yang seterusnya, iaitu force generated by magnetic field. So, kalau kita masih ingat lagi dekat bab elektrostatik, di mana kita pun ada belajar juga force yang disebabkan oleh dua charge. Okay, so ini adalah force generated by magnetic field. Okay, kita belajar dekat elektrostatik, dia adalah force due to two charge atau more than two charge. So, itu dalam hukum ataupun Coulomb's law, kalau anda masih ingat, iaitu F sama dengan Q1 kali dengan Q2 bahagi dengan 4 pi epsilon naught bagi dengan R square, ya, distance between two charge kali dengan dia punya unit vector. Okay, so itu adalah Coulomb's law yang kita belajar dekat electrostatic. So di bab magnetostatic ini kita pun ada juga satu keadaan di mana force adalah disebabkan oleh magnetic field. Okay, so dia ada tiga cara untuk mengenakan force ni, iaitu satu adalah force due to a moving charge. Dalam medan magnet, so kita ada satu wire. Okay, so ada arus. Okay, so kita ada medan magnet B somewhere. Okay, so kita tak mau tunjuk B punya direction sekarang untuk confuse anda. So kita ada B, kita ada arus I. Okay, so kita akan ada wire ini akan mengalami force somewhere. Let's say force ni. Okay, kena tekan. So B, bila arus I mengalir pada satu wire di dalam suasana yang ada B, akan mengalami tekanan F. Okay, so itu adalah ceritanya. Dia I mesti ada dalam B, okay, untuk mengalami tekanan F. Okay, so dia tak boleh salah susunan. I mesti dalam B menghasilkan F. Okay, bukan F dalam B menghasilkan I, ataupun sebaliknya. Okay, tapi itu ada juga berlaku, tapi sekarang kita tak mahu fikir itu dulu. Okay, itu di bab yang seterusnya. So sekarang kita lebih bertumpu kepada I berada dalam B mengalami F. Okay, so itu dia punya turutannya. So force on current element, force on a current element in external B field. Okay, so ini pun case yang sama dengan cikgu ceritakan. Okay, so satu dengan dua ni sebenarnya lebih kurang sama, cuma yang satu ni dia adalah satu charge yang sedang bergerak. Okay, satu charge yang sedang bergerak dalam hal laju. Okay, di dalam suasana B, di mana dia tidak bergerak di atas wire. Okay, so dia somehow sedang mengalami satu dia ada satu energi di mana dia sedang bergerak dalam suasana yang ada medan magnet, dia akan mengalami tekanan. Okay, so satu dengan dua ni lebih kurang sama, di mana yang kedua ni dia adalah satu wire di mana dia sedang bergerak di atas wire tersebut. Okay, ataupun di dalam wire tersebut dalam hal laju U. Okay, so itu dinamakan sebagai current element, iaitu on this element here. Okay, so force between two element adalah keadaan di mana kita ada dua wire yang berada dalam keadaan yang sangat dekat. Okay, so ada lagi orang kawan yang bergerak pada hal laju U juga, may not be the same direction. Okay, so saling kena-mengena, saling kedua-dua mengalami tekanan. Sebab kenapa? Okay, yang biru, yang hijau ni akan menghasilkan medan elektriknya, medan magnetnya, dan yang merah ini pun akan menghasilkan
medan magnetnya. So bila medan magnet warna merah ni terkena pada wire yang mengalami arus ni, dia mengalami tekanan. So bila yang biru, yang hijau ni kena pada wire yang sedang mempunyai arus yang mengalir merah ni, dia pula akan mengalami tekanan. So kedua-dua saling mengalami tekanan. So ini adalah yang nombor 3. Okay, itu adalah yang ketiga. Okay, so kita masih ingat bahawa untuk bab elektrostatik di mana force Coulomb's law punya force FE ni, okay, F ini Coulomb's law, ini adalah Coulomb's law, okay, adalah sama dengan F ini adalah sama dengan Q kali dengan electric field. So kita masih ingat lagi electric field ni sebenarnya berkaitan dengan F di mana dia kurang 1 Q. Okay, so E ini kurang 1 Q. So kalau anda masih ingat, E adalah sama dengan Q over 4 pi epsilon R square R hat. Okay, so untuk dapatkan F balik, kita kena multiply 1 Q ke dalam ni supaya this part sekarang jadi F. Okay, so itu ulang kaji untuk electric field punya force, iaitu Coulomb's law. Apakah terjadi kepada magnetic field? So magnetic field ni dia lebih menarik sikit, okay, di mana instead of using dot product, dia adalah cross product. So bila kita nampak cross product, dia punya pengiraan berbeza. Okay, cross product punya pengiraan berbeza. So di sini persamaan di sini adalah kita ada medan elektrik, di sini adalah medan magnet. Okay, kita ada stationary charge Q, kita ada U yang bergerak mengikut halaju U, halaju. So bergerak. Okay, so F electrostatic ini ataupun Coulomb's law ni untuk charge stationary Q, tetapi untuk magnetostatic M ni, okay, dia adalah di mana charge ni bergerak mengikut satu halaju tetap. Okay, dia mesti halaju tetap, dia mesti halaju tetap, bukan halaju yang bergerak. Bila ada halaju bergerak, maksudnya dia mengalami pecutan. So itu bukan dalam bab magnetostatik, dia adalah bab yang seterusnya. Okay, so ini adalah dua perbezaan, bukan dua perbezaan, ini adalah perbezaan dia dua jenis force, iaitu force due to electric field dan satu force due to magnetic field. Okay, so apakah perbezaan di antara force due to electric dengan force due to magnetic? Okay, so kita akan tengok nanti secara detail apakah yang berlaku sebenarnya untuk ni. So di situ kita sudah boleh dapati bahawa iaitu yang pertama ni, force due to electric field ni, okay, kita masih ingat dalam Coulomb's law, okay, dalam Coulomb's law di mana dia punya syarat untuk Coulomb's law ialah force F ni adalah mempunyai vektor yang point to each other. Okay, masih ingat kita kalau rujuk balik kepada slide electrostatic, okay, the force is acting along the line joining the charge. Okay, so kalau cikgu boleh lukis satu gambar rajah untuk mengingatkan anda, ialah kalau kita ada charge, okay, dua charge. So kedua-dua ni, let's say is positive and negative, so mereka akan menarik. So merah akan ke sini dan hijau pun pergi ke sana. So ini adalah line, okay, ini adalah line
Dia menunjuk ke direction. Okay, dia adalah direction di mana mereka adalah menunjukkan kepada arah yang joining the two charge. Tapi untuk FM ni, iaitu force due to magnetic field ni, dia bukan begitu straightforward. Dia adalah perpendicular to U and B. Okay, kalau U adalah bergerak di sini, B adalah pergi ke sana, okay, dia akan tunjuk ke F ke sana. Okay, inilah fungsinya cross product. So cross product. Okay, inilah fungsi cross product. So nanti kita akan tengok detailnya. Okay, so dia tak sama dengan electric field. Okay, so yang second is Fe is independent of the velocity of charge. Dia tak bergantung kepada charge itu bergerak, dia sentiasa ada. Okay, dia tak bergantung kepada hal laju charge, tetapi Fm ni adalah bergantung kepada charge U. Okay, so dalam dia punya persamaan ada U. Okay, so bila kedua-dua ni charge dalam medan elektrik ini, balik ke gambar raja ni, mereka berdua-dua ni berada pada keadaan dekat dan mengalami tekanan Fe ni, mereka akan dijauhkan atau ditarik. Okay, sama ada dijauhkan ataupun ditarik bergantung kepada dia punya polarity of the charge. Okay, so bila itu berlaku, energy is done, work is done. Okay, work is done sebab dia menghasilkan tenaga untuk mengasingkan ataupun menarik partikel tersebut. Tapi Fm ni, okay, tak ada kerja dijalankan. Okay, tak ada kerja dijalankan sebab force adalah tidak sama dengan hal laju punya arah. So imagine aku lukis besar sikit. Imagine ini adalah satu wire. Okay, so ini adalah satu wire yang charge ni, sebiji charge ni sedang bergerak dalam hal laju U pada arah ni. Okay, so dia bergerak ke sana, tekanan adalah ke atas. Okay, so itu tak bermaksud bahawa dia akan keluar daripada dia punya landasan dan pergi ke atas. Tak, dia masih bergerak dekat dia punya wire, tetapi force ni akan menyebabkan this current element ni naik ke atas. Okay, bila arah pergerakannya, okay, dengan force ni tidak berada pada satu arah yang sama, maka tak ada kerja yang dilakukan. Okay, tak ada kerja yang dilakukan untuk itu berlaku. So there is no work done to bila kita punya particle is displaced. Okay, so particle ni boleh displace kalau dia sedang terbang di satu udara, dia ada energi sedang terbang, dan bila dia masuk ke medan magnet dia mengalami tekanan ke atas, boleh juga. Okay, seperti yang cikgu cakap dulu, dia ada 3 case. Okay, di case pertama dia sedang ada satu charge yang sedang bergerak. Okay, so bila dia bergerak, dia menghasilkan arus dan dia dalam medan magnet dia mengalami tekanan, dia pergi ke atas. Okay, so itu tidak bermakna dia menghasilkan kerja. Okay, itu bukan maksudnya kerja. Kerja mestilah sama dengan dia punya direction of travelling dengan dia punya force. Okay, so contohnya satu lagi contohnya ialah aku ni bergerak pada arah ni. So bila ada satu contohlah, katalah FM datang, tekan dia.
maka dia jadi pergi ke tempat lain. So itu menyebabkan dia ni pergi ke tempat lain dalam arah yang sama. Okay, maybe dia dekat 1 meter disebabkan oleh FM, dia pergi ke 3 meter contohnya. Okay, dalam arah yang sama. Tapi sekarang ni Fman ni bukan tekan dia pergi ke arah yang di mana dia sedang bergerak. FM ni dia tolak dia ke atas. Okay, so tolak dia ke atas tidak bermaksud bahawa ada kerja yang dilakukan untuk orang ni untuk pergi dari 1 meter ke 3 meter contohnya. Okay, so hope you can understand that. So in summary, kerja yang dilakukan mestilah bila charge tersebut ditolak ke kawasan yang mempunyai arah yang sama dengan force. So in this case dia bukan. Okay, that's why dia pergi ke nombor 4 ni. Untuk case electrostatic, so 2 biji charge ni, okay, kalau dia adalah charge yang berbeza, so dia akan tolak ke sana. So bila tolak ke sana, mereka akan mengalami perubahan tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah pergerakan. So daripada statik dia tiba-tiba ada charge positif, mereka akan ditekan, so mengalami perubahan tenaga kinetik. Maksudnya mereka bergerak. Okay, so Fm ni masih ingat disebabkan oleh kerja tidak dilakukan untuk mempercepatkan dia punya hal laju. Okay, dia tidak mempercepatkan dia punya hal laju. Hal laju dia punya U, yang biji ini masih bergerak pada U yang sama, tetapi dia masih bergerak pada U yang sama walaupun selepas mengalami tekanan. Sebab tekanan dia adalah ke atas. Okay, tekanan ke atas, dia tidak memberi perubahan. There is no increase or decrease of kinetic energy. So itu disebabkan oleh itu dia tidak dianggap sebagai menghasilkan kerja work. Okay, so mari kita tengok part yang seterusnya, iaitu force generated by magnetic field. Okay, so force generated by magnetic field menggunakan persamaan yang telah kita maklumkan sebelum ni, iaitu Q multiply by U cross product dengan B. Okay, so charge hal laju cross product dengan magnetic field. Okay, magnetic field dan unit dia adalah Newton. Okay, so bila kita ada cross product, okay, cross product, penggunaan dia ialah menggunakan sign kedua-dua angle. Contohnya kalau cross product A cross dengan B, kita akan guna A, B sin theta, iaitu theta adalah dia punya angle di antara vektor A dengan B. Okay, so ingat kita punya cross product ini adalah vektor. So bila dia disampaikan ke arah sini, dia bukan lagi vektor, bukan lagi vektor. Okay, so kita boleh lihat dia punya penggunaannya dekat sini, iaitu kita ada satu vektor A, okay, cross product dengan B. Okay, so dia mesti ada dia punya turutan. So dia A cross product dengan B adalah tidak sama dengan B cross product dengan A. Dia turutan dia tak sama. So bila A cross product dengan B, angle dia adalah ini. Okay, so menggunakan genggaman tangan kanan lagi, kita boleh tahu arah ini, iaitu jawapan untuk A cross dengan B. So untuk menghayati bahagian ini, iaitu force generated by magnetic field, mari kita cuba tengok example yang seterusnya. Okay, example yang seterusnya iaitu example number 1. Satu elektron moving dalam positive x direction perpendicular. So perpendicular adalah serinjang, serinjang. Okay, to a magnetic field experience deflection, so mengalami tekanan pada satu arah, iaitu negative z. Okay, apakah direction of the magnetic field sekarang? Dia minta direction of the magnetic field. So dalam
soalan macam ini bukan sahaja dia minta kita punya jawapan dari segi apakah arah yang mengalami tekanan, iaitu deflection, okay, tekanan. Tapi dia juga boleh tanya dari segi lain, di mana dia boleh tanya apakah arah medan magnet yang menyebabkan tekanan pada negative Z direction. So untuk buat benda ini, first thing first is always anda kena melukis gambar rajahnya dulu, okay? Melukis gambar rajahnya dulu daripada anda baca soalan ini 1000 kali ya. So bila anda start melukis gambar rajah ini, then anda rasa boleh senang untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai benda ini. Okay, so what we do is we draw a picture. Okay, draw a picture. So ini adalah dia punya gambar rajahnya. So kita ada force in the negative Z direction. Okay, force in the negative Z direction. So dia ada medan P. Sudah ditunjuk, ini dia punya jawapan. Okay, so elektron negatif bergerak pada U direction adalah X. Okay, so menggunakan persamaan F sama dengan QU cross P. Okay, so dia sekarang, kalau anda tengok dia punya soalan tu, dia bagi dia punya arah. Okay, dia bagi dia punya arah U, dia punya tekanan. Okay, so diberi U, diberi Z. Okay, hanya perlu dicari adalah B. Okay, so dari situ anda sudah dapat gambar rajah ini. So gambar rajah ini sudah berserta dengan dia punya jawapan. Tapi cara buatnya ialah kita isi tempat kosong untuk persamaan ini, iaitu Q adalah negatif E. U ini adalah vektor sebab dia adalah hitam kan. So mesti ada skala dengan dia punya vektor. Okay, skala dengan dia punya vektor. Okay, so U adalah skala dengan vektor. So U bila dia jadi vektor, dia ada skala, dia ada vektor. So arah dia adalah arah X. Okay, daripada sini cikgu lukis scribble. Dan isi tempat kosong saja. So you isi FM sama dengan dapat jawapan terus. Sorry, ini adalah yang diberi negatif Z. So ini adalah diberi di sini jawapannya. Okay, so bila you kali bersama, you dapat jawapan. So cross product X, cross product dengan dia punya tekanan tu negatif, iaitu Z, mesti dapat balik dia punya B adalah satu lagi koordinat, okay, iaitu Y. Okay, itu common sense. X cross product dengan Z dapat Y. So it depends on you dapat negatif ataupun positif Y. Okay, so in this case, kalau kita guna hukum sebelum kita guna hukum, kita guna persamaan dulu, kita dapat jawapan dia. Okay, adalah dalam positive Y direction. Okay, positive Y direction. Okay, U cross, padamkan ini, U cross ke sini, you get this. Okay, kalau anda boleh bandingkan dengan ni, sekarang kita punya U adalah di sini. Okay, kita punya F adalah di sini. So kita punya B di sini. Okay, U cross F dapat B di sini. Okay, so U cross dengan F, you get positive
Y di sini. Okay, so itu dari segi menggunakan persamaan. So menggunakan persamaan Anda tak akan salah punya. Okay, Anda tak akan salah punya. You get the correct. Tapi kalau ada lagi satu cara, okay, ada lagi satu cara di mana kita menggunakan petua tangan kiri. Okay, petua tangan kiri, bukan tangan kanan, tangan kiri. So ada 3 jari yang berada pada orthogonal punya posisi. Orthogonal punya posisi maksudnya macam ni. Ini 90 darjah dengan ini 90 darjah dengan ini, dan ini 90 darjah dengan ini. So orthogonal dalam macam satu cube. Okay, satu cube. Mereka dalam keadaan orthogonal. Ini 90 darjah. Okay, situ 90 darjah, ini 90 darjah. So ketiga-tiga paksi berada pada 90 darjah. So ini dinamakan sebagai orthogonal. So orthogonal. So jari tunjuk ni tunjuk ke magnetic field, jari middle finger tunjuk ke current, dan force adalah ibu jari. Okay, so dari situ kalau kita guna tangan kiri ni untuk solve the problem yang sebelum ni, iaitu dalam case macam ni, kalau anda guna tangan anda, okay, anda cuba U, halakan tangan U ni. So this one is U. Okay, this one is U. So ini adalah U. So kita B adalah magnetic field. So this one is B. So ini adalah force. Okay, so kita sudah tahu force dia ialah sini. So anda punya ibu jari tunjuk ke bawah. Okay, so elektron ni, U ni, okay, hala ke mana? Hala ke sini. So gunalah tangan middle finger anda tunjuk ke arah sini. So cuba try B punya arah tunjuk ke mana. Cuba you try. Okay, so selepas anda cuba try beberapa jam untuk menggunakan tangan kiri anda, anda dapati bahawa macam kita punya U ni adalah tunjuk ke sana. Kenapa? Okay, so jangan lupa bahawa kita punya U ni dipengaruhi oleh elektron. So kita kena tahu elektron ini lalu ke mana. Okay, elektron ni lalu ke mana, dia adalah bertentangan dengan arah U ni. Okay, so disebabkan dia adalah negatif, maka anda kena terbalikkan ke sebelah sini. Okay, asalnya U, kalau anda tengok dia punya soalan, okay, so elektron ini adalah wire. So elektron bila dia bergerak ke arah sana, arus I adalah bergerak ke sebelah sini. Okay, so kalau cikgu join wire ini dengan satu bateri, okay, satu bateri, okay, so ini adalah positif, ini adalah negatif. Okay, so sini jadi positif, sini jadi negatif. So masih ingat dalam bab 1 elektrostatik, bila ada medang yang disambungkan kepada keadaan macam ini, elektron adalah negatif attract to positif charge. Okay, ini adalah negatif. So tetapi ini adalah positif. Anda sudah belajar bahawa arus akan melalui macam ini. Okay, so untuk case, kita punya case untuk mendapatkan mendapatkan force ni ataupun sebagainya dalam 3 parameter ni, U yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada arus. Okay, arah arus I. So ingat, U ini adalah arah arus I, bukan
arah pergerakan elektron. Okay, that you have to be careful supaya tidak salah. Okay, so that one you have to be careful. So seterusnya, example number 2, satu proton. Okay, so sekarang dia jelas bagi proton. So apa beza proton dengan elektron? So elektron pergi sana, proton pergi sini. Okay, elektron pergi sana, proton pergi sini. So proton ni is actually following the arus punya arah. Okay, so selamat di situ, tak payah kena tricky question. So bergerak pada hal laju ni U, magnetic field flux T, experience force F, okay, F. So kita boleh agak kalau anda lukis satu gambar rajah macam ini, U cross P sama dengan F. Okay, so dia nak tahu apa darjah di sini sekarang. Okay, apakah darjah di sini? So gunakan persamaan yang sedia ada. Okay, so Q U cross P bila diselesaikan, dia adalah dalam bentuk QU. Ini vektor sudah hilang, vektor sudah hilang, vektor sudah hilang, tinggal satu darjah dekat sini. Okay, so Q sudah diberi, Q diberi, U diberi, B diberi, F diberi, QU cross PF sama dengan ini. Okay, so ini diberi, ini diberi, ini diberi, ini diberi. Sekarang nak cari ini saja. So inverse sign dapat jawapan. So you try to do yourself. Ini straightforward. Aku tak mahu spend a lot of time here. Okay, so example 3 anda cuba buat sendiri, straightforward. Kita terus ke force generated by magnetic field. Okay, so ulang kaji balik B. Ini adalah B. Okay, so A adalah apa? A adalah force generated by a particle. Okay, satu, let's say, electron yang move towards satu medan E, medan B, okay, menyebabkan ada tekanan. Okay, so sekarang ni E ni dia bergerak dalam satu kumpulan di atas satu current, okay, di atas ataupun di dalam. Okay, ada beza sebenarnya current elektron bergerak di atas kontaktor ataupun di dalam kontaktor. Dia ada beza, but as for now anda tak payahlah tahu dia punya kenapa. Next time maybe anda akan belajar. So sekarang kita katakan elektron ini sekarang mempunyai banyak orang yang sedang bergerak di atas satu kontaktor. Okay, so a lot of electron is moving now. So elektron moving menghasilkan arus. Menghasilkan arus maka menghasilkan terkena deflection. Okay, terkena deflection. So kita tengok force on the current element. So kita ada force disebabkan menyebabkan wire ini bergerak. Okay, so seperti biasa. So in this case anda boleh dapati bahawa Q ni yang bergerak di atas kontaktor ni, Q bergerak dengan hal laju U adalah ke atas, arus adalah ke bawah. Ingat, persamaan menggunakan arah arus bukan arah elektron. Okay, arus ke bawah, so kita punya middle finger tunjuk ke bawah. Medan magnet adalah cross, maka dia adalah tunjuk ke dalam. Ini cross adalah tunjuk ke dalam. Okay, so anda punya jari tunjuk ke dalam. So bila itu berlaku, anda punya ibu jari adalah tunjuk ke arah ni. Okay, yang merah ni, FM. Okay, so itu adalah disebabkan oleh sebiji elektron DQ yang melalui wire ni. Bila di dalam medan magnet, dia mengalami
mengalami tekanan ke sebelah, let's say ke sebelah kiri. Okay, so sebiji DQ, sebiji kecil Q dinamakan oleh DQ. Okay, ataupun salah seorang Q, ini adalah banyak Q dekat sini, let's say this one Q, 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 yang sedang bergerak dengan hal laju sekata U dalam arah ini, I adalah arah ini. So, setiap orang Q ni dinamakan sebagai DQ. Setiap orang contribute kepada tekanan. So, setiap Q ni dinamakan oleh DQ bergerak pada hal laju U di dalam keadaan medan magnet B akan menghasilkan satu tekanan dia sendiri. Setiap DQ, setiap force. Setiap DQ menghasilkan setiap force ataupun sedikit force. Okay? Maka jumlah force dia adalah anda kena tambah setiap force yang dikenakan pada setiap charge. Okay? So, itu datanya persamaan dFm disebabkan oleh dQ. Okay? So, kita tahu bahawa kita punya persamaan yang pernah kita belajar iaitu hal laju U. Hal laju U adalah jarak bahagi dengan masa. Okay? So, dL adalah jarak, berapa banyak jarak per berapa banyak masa. Itu adalah kita punya hal laju, pun sama untuk kita punya charge. Okay? So, kita boleh ganti DQ ni, U ni dengan U ni. Maka, this whole chunk kita boleh replace di sini. Iaitu DQ kali dengan dL over dt cross product dengan B. Okay? Tiba-tiba terjumpa DQ dengan dt. DQ dengan dt adalah berapa charge yang mengalir dalam berapa masa sama dengan arus I. Maka ini adalah sama dengan I. Okay, so we produce I here. So, ganti dQ over dt sama dengan I, tinggal I kali dengan dL cross dengan B. Okay, so persamaan sudah berubah. So, itu sudah berubah. So, untuk dapatkan jumlahnya, okay, jumlah, sebab sekarang masih lagi dalam bentuk dFm. Okay, so ini adalah sama dengan dFm. So, untuk dapatkan jumlah, kita kamiakan terhadap, nak dapatkan Fm ni, kamiakan, maka hilangkan D ni untuk dapatkan jumlah Fm. Kita kamiakan sebelah kiri, pun kamiakan sebelah kanan. Maka sini tinggal Fm, kamera dengan pembezaan saling cancel. Tinggal sebelah kanan dapat kamera I dL cross B. Okay, I dL cross B. So, kita tahu bahawa ini adalah medan magnet, I adalah arus, L adalah, kamera L adalah apa? Kalau anda masih ingat, ini adalah jarak. Right? So, straightforward. So, ingat persamaan ini, tekanan yang dialami oleh satu current element semasa berada di dalam medan magnet. Okay, so bukan semua keadaan di mana satu wire ni bila dia mengalir arus dan berada di dalam keadaan magnet boleh mengalami tekanan. Ingat, bukan semua keadaan. Kenapa? Ingat balik kita punya cross product. U F sama dengan U cross B. Okay, ingat balik kita punya cross product. Sama dengan Q U B sin theta.
Apa berlaku bila sin theta ni jadi 0 degree? Apakah sin 0 sama dengan 0? So, bila 0 kali semua tu hilang, force pun hilang. So, maksudnya, U ni mesti dengan B ni mesti berserenjang 90 darjah. Bila 90 darjah paling tinggi, jadi 1. That is the highest you can get. Okay? Sin dia naik, turun, naik, turun. Paling tinggi berapa? 1. Paling rendah berapa? 0. Okay, so paling tinggi 1. Bila 1, 90 darjah. Bila 90 darjah, B dengan U serenjang. Bila kurang daripada 90 darjah apa berlaku? Kalau P sudah pergi ke arah sana, apakah darjah ni melebihi 90 darjah? Anything melebihi 90 darjah, ini adalah 90 darjah, ini dia melebihi sebenarnya jatuh dia punya nombor 1 ni, kurang daripada 1 sampai dia jadi 0. Dan naik lagi. Jadi 90 darjah maksimum, kurang lagi balik ke 0. So anything that is beyond 90 darjah dia akan jadi kurang. Okay, so bila U dengan B ni adalah dalam paksi yang sama, mereka adalah dalam arah yang sama, maka tak ada tekanan langsung. Okay, so that one you need to remember. Bukan semua keadaan di mana arus bila mengalir di dalam wire dan di dalam keadaan yang ada medan magnet mempunyai tekanan. Bukan semua case. Apa berlaku sekiranya kita punya persamaan yang atas tadi, okay, persamaan yang atas tadi, iaitu Fm sama dengan kameran IDL cross B. Apakah berlaku sekiranya kita letakkan sebiji telur dekat kameranya? Iaitu dia jadi closed line integration, iaitu kita punya line tadi bergerak ke satu tempat, kena balik semula. Ini baru closed line. So, dari A ke B, balik ke A. Okay, so dia jadi sebiji telur dekat sini, dan di kamera ini adalah satu closed line integration. Apa berlaku? Apakah force jumlahnya? Kita boleh buat secara melalui grafik. Okay, so kita boleh nampak daripada grafik ini adalah bila kita punya arus mengalir ke atas, wire ini akan mengalami tekanan ke sebelah kiri. Bila dia turun ke bawah, dia akan tertekan ke sebelah kanan. So, bila you add them together, you get 0. Okay, so senang kita faham dari situ. Okay, so example number 4. Example number 4 is a semicircular conductor. Okay, kita ada semicircular conductor berada pada XY plane. Okay, dan mempunyai arus I. Mempunyai medan magnet B pada arah Y. Okay, so first thing you need to check is adakah Y dengan B ni dengan hal laju U direction I ni, adakah mereka kedua-dua ini berada pada arah yang sama? Kalau mereka berada pada arah yang sama, then there is no point to calculate further. Tahu dia tak akan ada tekanan. Okay, dia mesti ada satu angle ataupun maksimum pada 90 darjah, ataupun dia akan semakin menurun less than 90 degree, di mana dia akan hilang sepenuhnya pada 0 darjah. Okay, so we know from here that untuk case A, F yang kita nak untuk straight section of the wire so adalah this part. Okay, adalah this part. Okay, so arus adalah mengalir kepada Y, then medan
magnet adalah pada Y, arus adalah pada X, sorry. So, X dengan Y adalah 90 darjah. Okay, there may be something happening here. Okay, kita tahu dia bukan kosong sekarang. Okay, so kita kena calculate. Okay, so what to do next? Kita kena lukis satu gambar aja yang lebih senang untuk kita faham. Okay, so what we do is, ataupun anda boleh faham melalui gambar rajah ini terus, anda boleh terus buat pengiraan. So in this case, kita boleh buangkan section di atas tu untuk tidak mengelirukan kita. So kita calculate guna persamaan F sama dengan kameran IDL cross B. Okay, B adalah B, DL adalah kita punya panjang wire. Okay, so senang saja kita calculate. B adalah B, tak. Okay, sampai ke sini B0 magnitude dengan dia punya arah. Okay, I adalah pemalah, tak tahu nak buat apa, buang keluar. Okay, so DL adalah kita punya panjang wire. DL di sini adalah case menunjuk kepada DX. So dia adalah DX arah X. Okay, so X arah X. So jadi DX arah X. So kita kena kameran terhadap DX. Apakah panjang ini? Kalau kita kata ini adalah R, panjang adalah R. Okay, so ini pun panjang satu lagi R. So kita boleh katakan kita kamera 0 to sini adalah 2R. So 0 to 2R. Tadi 0 ke 2R. Tapi kita pun sudah tahu kalau kita kamerakan dari 0 ke 2R memang dapat 2R balik. Sebab ini memang panjangnya. Tak payah kamera. Okay, we already know that 0 to here is 2R. So nak kamera dari 0 ke 2R memang dapat balik 2R. So dapat balik 2R. Okay, so 2R ini adalah datang dari sini. I bawa turun daripada atas. B0 bawa turun dari atas. Z adalah selepas X cross product dengan Y. You get Z. Okay, so you get 2I, 2 ataupun 2I R B0 Z arah Z. Okay, so mengalami tekanan pada arah Z. Okay, so arah Z adalah mana? Arah Z X, Y di sini. Saya rasa anda pun tak boleh nak mengenali di mana Z sekarang. So X is here, Y is here. Mana Z? What do you think Z dekat mana? So Z is here. Okay, Z adalah sini. Y, X, Y, Z. So dia mengalami tekanan keluar daripada kertas ni. Okay, so next part, apakah tekanan yang dikenakan oleh kita punya curve section? So curve section ini actually dia punya cara pengiraan dia pun sama, cuma ada sedikit tricky part yang anda kena faham di sini dari segi mathematics. Kenapa? Kerana kita pun pakai persamaan yang sama, tapi the problem here is that ini adalah kita punya panjang wire. Ini adalah kita punya medan magnet. Medan magnet adalah Cartesian. Tapi kita punya wire ni, DL ni could be cylindrical. Okay, so satu rumah ada Cartesian, satu rumah ada Cartesian, satu rumah ada silinder, gaduh lah dekat situ. Macam mana you nak cross product, macam mana you nak buat mathematical operation dengan dua-dua sekali di situ. Okay, tak boleh nak buat macam itu, gaduh dekat situ. So one of them has to be changed to Cartesian
Depends on mana satu you suka, tapi you kena buat satu decision yang menyenangkan, bukan buat jadi lagi susah. Okay, so since we have two coordinate system, we have to make sure make a decision di mana kita kena jadikan satu menjadi sama ada cylindrical ke Cartesian ataupun Cartesian ke cylindrical. Okay, so in this case DL kita ni masih guna persamaan R d phi arah phi. Ini adalah kita belajar dekat bab vektor ni, bab kosong ni rujuk balik apa dia adalah panjang silinder untuk koordinat silinder untuk dia punya bulatan R d phi arah phi. Okay, so kita maintain kita punya B punya arah. B adalah Cartesian. Okay, so phi ni mengikut apa yang anda telah belajar daripada mathematics, calculus, anda sama dengan persamaan sin phi plus cos phi. Okay, sin phi plus cos phi. So kita tulis semula persamaan dl cross B dl R d phi arah phi. So R d phi arah phi ni tukar ke ini. Boleh nampak? Digantikan dengan ini. Okay? Digantikan dengan ini. Supaya nampak ahli keluarga sendiri. X, Y, B, Y. X, Y, X, Y. Ini semua dalam sama punya Cartesian coordinate. Okay? So, Y cross dengan Y, hilanglah dia punya kebahagiaan. Hilang. X cross dengan Y, then ada something. So, dapat Z. Okay, so the lain-lain anda tulis balik. Okay, A tulis balik. B0 tulis balik. Sin tinggal, cos sudah hilang. So you get back this part sahaja. Okay, so itu adalah untuk perut dia di L cross B. Belum habis lagi, jangan begitu happy, cepat-cepat pergi berehat. So, okay, so ganti balik masuk sini. Ini yang kita buat di atas ni. Okay, so anda selesaikan kameran tersebut, dapati bahawa jawapan dia pun sama dengan atas, sama tak? Atas adalah 2I, tulis di sini, 2 arus R panjang, B0 arah Z. Okay, pusing balik, dapat juga 2 ke mana sikit, 2 arus panjang B0 arah negatif Z sebenarnya, sebab arus ni pusing balik. So ni letak di depan, hasil tambahnya tepat kosong. Okay, so bila kita punya kamera permukaan tertutup daripada A ke B, balik semula ke A, kamera jadi tertutup, maka untuk part C dapat 0, 0. Okay, walaupun technically dari segi teknikalnya anda tahu dia dapat 0, but anda kena buktikan. Kalau diminta buktikan C dapat 0, anda kena tunjuk dari segi dia punya matematik macam mana dapat 0. Bukan walaupun cikgu sudah cakap dia akan terjadi kosong, oh cikgu cakap dia jadi kosong, tanpa membuktikan apa-apa. So you have to do that also. Okay, so you get 0. Okay, so bila anda buat soalan macam ni, actually anda soalan jenis ini adalah berbentuk automatic checking, di mana maksudnya ialah anda buat part A ni, then you do another part B, then dari segi
teori anda tahu bahawa closed loop integration of the line dia tapak kosong, F ni tapak kosong. Dan anda mesti tahu bahawa yang part A mesti tolak dengan part B jadi kosong. Kalau anda dapat jawapan berbeza untuk A dan B, anda tahu sama ada A sudah salah ataupun B salah, you know. Okay, kalau anda dapat dua nilai yang sama, then you know you are right. So, ini adalah jenis soalan yang automatic boleh correct anda, beritahu anda bahawa anda adalah betul ataupun salah. Okay, so there will be some correction that you need to know.